Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Diploma Pentadbiran Islam SEM 3 di bawah subjek SYK 10302, subjek Fiqh Al-Muamalat di bawah jagaan Dr. Ahmad Faizul bin Ismail akan menerangkan dan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai tajuk yang kelima, iaitu perbandingan antara Ar-Rahnu dengan sistem pajak gadai konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Sofia binti Habib. Jadi saya akan terangkan definisi pajak gadai konvensional. Pajak gadai memerlukan dua pihak, iaitu pemegang pajak gadai dan pemajak gadai. Pemegang pajak gadai adalah seseorang yang menjalankan perniagaan mengambil barang-barang sebagai pajak gadai. Sebagai contoh, Amar mempunyai wang sebanyak RM100 dan meminjamkan kepada Siti kerana Siti memerlukan wang tersebut. Jadi sebagai jaminan wang tersebut, Siti menyerahkan sebentuk cincin emas kepada Amar untuk dijadikan sebagai barang pajak gadai. So, Amar kat sini disifatkan sebagai pemegang pajak gadai. Bagi pihak kedua pula, iaitu pemajak gadai. Akta mendefinisikan pemajak gadai sebagai seorang yang menyerahkan sesuatu barang untuk dipajak gadai kepada seseorang pemegang pajak gadai. Sebagai contoh, kita boleh tengok kepada situasi tadi, Amar dan Siti. Siti di sini disifatkan sebagai pemajak gadai. Akta juga memperuntukkan bahawa hanya golongan-golongan tertentu sahaja yang boleh dijadikan sebagai pemajak gadai. Bagi golongan orang yang gila serta kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, tidak boleh dijadikan sebagai pemajak gadai. Saya akan teruskan dengan konsep pajak gadai konvensional. Amalan pajak gadai biasa seperti seorang penghutang mencagarkan barang kemas seperti emas kepada syarikat pajak gadai sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh syarikat tersebut. Syarikat pajak gadai mengenakan syarat kepada penghutang untuk menjelaskan hutang tersebut dalam tempoh tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan ataupun 9 bulan, dan caj faedah iaitu interest tertentu akan dikenakan pada setiap bulan bagi hutang yang diberikan. Saya Umi Umairah binti Harith Kushairi, nombor matrik 070-590. Ar-Rahnu adalah satu skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan Ar-Rahnu juga berasal daripada perkataan Arab iaitu Rohnun yang membawa maksud gadai. Ar-Rahnu dari segi syarak ialah menjadikan sesuatu barang atau harta yang bernilai untuk dijadikan sebagai sandaran atau cagaran kepada hutang. Dengan adanya harta ataupun barang yang telah dicagarkan itu dapat dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dibayar. Konsep Ar-Rahnu ada 3. Yang pertama, Qardul Hasan. Dalam bahasa Melayu adalah pembiaya tidak mengenakan apa-apa cas selain pembiayaan yang diberikan. Tiada keuntungan yang boleh diambil oleh pembiaya iaitu pemberi hutang kepada peminjam. Yang kedua ialah Wadi Ahyadhamah, iaitu pembiaya bertanggungjawab menjaga emas yang dipajakkan. Jika berlaku sebarang kehilangan, pembiaya akan bertanggungjawab dan menggantikan semula emas tersebut. Yang ketiga, Al-Ujrah. Dalam kontrak Al-Ujrah, pembiaya iaitu pemberi hutang boleh mengenakan sedikit caj sebagai upah menjaga emas. Dalam konteks Ar-Rahnu pula, Ujrah adalah upah simpanan yang digunakan untuk perlindungan takaful, gaji pekerja, kos pentadbiran dan sebagai keuntungan kepada institusi pembiaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Humairah Nuratika binti Muhammad Ramli 069050 akan menyambung perbincangan kami mengenai pandangan dan hukum pajak gadai. Jabatan Mufti Perak mengatakan bahawa hukum menggadai barangan kemas seperti emas adalah harus dan setiap kontrak gadaian yang dibenarkan oleh syarak mempunyai perkaitan dengan hukum hakam tertentu. Kita dapat lihat dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. So, di sini kita dapat lihat kontrak gadaian Islam seperti Ar-Rahnu merupakan alternatif utama bagi umat Islam kerana ia bebas daripada sebarang unsur gharar iaitu tidak jelas dan riba yang mana ia bertentangan dengan konsep pajak gadai konvensional.
Nama saya Naimah binti Osman, nombor matrik 070328. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan pula mengenai perbezaan antara ar-rahnu dan juga pajak gadai konvensional dan terbahagi kepada 5 faktor. Faktor yang pertama ialah kadar faedah. Bagi ar-rahnu tidak mengenakan sebarang kadar faedah, manakala pajak gadai mengenakan faedah yang tinggi. Faktor yang kedua iaitu keselamatan. Bagi ar-rahnu, emas akan dilindungi dengan selamat manakala mempunyai perlindungan insurans. Bagi pajak gadai konvensional, tidak mempunyai sebarang jaminan keselamatan. Faktor yang ketiga pula, nilai gadaian. Ar-rahnu mempunyai nilai gadaian yang tidak berubah, manakala pajak gadai konvensional mungkin akan berubah nilai gadaiannya. Faktor yang keempat ialah caj perkhidmatan. Ar-rahnu tidak mempunyai sebarang caj perkhidmatan, manakala pajak gadai konvensional mengenakan caj perkhidmatan. Faktor yang terakhir iaitu kaunter. Ar-rahnu mempunyai kaunter yang mesra pelanggan, manakala pajak gadai konvensional mempunyai kaunter yang dibuka secara terbuka. Baiklah, kesimpulan pada kali ini ialah perbezaan antara pajak gadai konvensional dan juga ar-rahnu adalah terletak pada kontrak perjanjian pinjaman tersebut. Sistem ar-rahnu juga mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan pajak gadai konvensional dan tidak mempunyai sebarang unsur riba.